ketika satu hari Nabi Allah Isa ni, dia bersama dengan sahabat-sahabat dia. Dia bersama dengan sahabat-sahabat dia. Qala man ansari ilallah. Lalu Nabi Isa berkata, man ansari ilallah. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku ataupun pengikut-pengikutku dalam menegakkan agama Allah. Jadi dia nak cari pengikut dia hak sebenar, hak yang boleh mengikuti ajaran dia, mengikuti dakwah dia. Lalu bila bersama dengan sahabat-sahabat ni, dia tanya, siapa di kalangan kamu tu yang nak jadi penolong aku, pengikut aku dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi daripada perkataan dan kalimah ini, ulama-ulama tafsir telah berpecah kepada dua pandangan dan pendapat. Pandangan pertama datang daripada Imam Mujahid. Imam Mujahid kata, makna bagi man ansari ilallah, siapa yang nak jadi penolong, siapa yang nak jadi pengikut aku dalam menegakkan agama Allah, sebagaimana saya sebut yang pertama tadi. Ada satu lagi pandangan daripada Imam Sufyan As-Sauri dan juga yang lain-lain. Beliau mengatakan man ansari ilallah ni ialah siapa yang nak jadi pengikut, siapa yang nak jadi penolong aku bersama dengan Allah. Dia beza tu. Yang pertama, siapa yang nak jadi penolong dalam menegakkan agama Allah. Yang kedua, siapa yang nak jadi penolong aku bersama dengan Allah. Beza. Jadi kebanyakan ulama-ulama memilih yang lebih menghampiri kebenaran ialah pandangan pertama daripada Imam Mujahid, iaitu siapa yang nak jadi pengikut atau penolong aku dalam menegakkan agama Allah. Ataupun diberi pengulasan spesifik oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir dia, tafsir Ibn Katsir, man ansari ilallah ni siapa yang nak jadi pengikut, siapa yang nak jadi penolong aku dalam menyebarkan dakwah. Dakwah untuk siapa? Untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Tu lebih spesifik. Jadi sebenarnya ajakan-ajakan seperti ini juga pernah berlaku pada zaman junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk pertanyaan daripada Nabi Isa, siapa nak jadi penolong, siapa nak jadi pengikut. Dan kita tahu zaman Nabi Muhammad, Rasulullah melalui dua fasa dakwah. Pertama fasa sir, iaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua fasar jahr, dakwah secara jelas dan terang. Bila Allah dah memerintahkan Nabi Muhammad berdakwah secara terang, Nabi mendakwahkan Islam dan agama ni kepada penduduk Mekah. Tetapi Nabi melihat satu benda yang boleh melebarkan sayap dakwah Nabi ni, yang paling utama, poin paling penting ialah Kaabah yang ada di Mekah. Kaabah yang ada di Mekah ni akan dikunjungi oleh ramai manusia pada setiap musim haji. Jadi orang-orang luar Mekah datang nak buat haji. Jadi Nabi guna kesempatan orang datang tu nak mendakwahkan Islam orang hak duk luar Mekah. Bukan Nabi keluar daripada Mekah pergi cari mereka, tapi mereka mari ke Mekah tu, Nabi guna kesempatan tu dakwahkan Islam. Jadi Nabi pergi kepada kumpulan tu, kelompok ni, kelompok tu, hak mana terima, hak mana tolak. Bahkan selepas Nabi pi kepada setiap kumpulan, ada saja hak duk mengikut belakang dia. Siapa yang selalu ikut Nabi? Pak saudara dia, tak ada lain, Abu Lahab. Abu Lahab tukang clear balik. Contoh Nabi pi kepada satu kumpulan, dia cerita pasal Islam. Lepas tu bila Nabi pi, Abu Lahab pula pi ke tempat Nabi habaq tadi. Kalau budak tu cakap, tak payah dengar, tak payah. Tu mengaruk aja, tak payah ikutlah dia cakap. Dia pi clear balik. Sampai ada satu tahap teruk, dia ambil pasir, dia tabur atas kepala Nabi. Dia maki Nabi, dia marah Nabi. Dan ada dalam riwayat, Nabi SAW bersabda. Apa yang Nabi sebut? Nabi sebut, man ar-rajulu.
siapakah lelaki yu'wini, yang akan menolong aku, ala an uballigha kalam rabbi. Siapa lelaki, ataupun bahasa Arab rajulun ni dia merujuk kepada semua. Siapa di sini yang boleh tolong aku untuk aku menyampaikan dakwah risalah yang datang daripada Tuhan aku. Fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalam rabbi. Sesungguhnya orang-orang Quraisy, bukan merujuk semua, hak lawan Nabi itulah, mana'uni, menghalang aku, an uballigha kalam rabbi, daripada aku mentabligh ataupun menyampaikan kalimah Tuhanku. Nabi dia tanya, siapa yang nak tolong aku, siapa yang nak bantu aku dalam usaha aku menyampaikan dakwah ni? Dalam ramai-ramai itu ada satu kelompok kecil yang datang daripada bumi Yasrib. Siapa dia? Satu kumpulan yang diketuai oleh As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah pergi jumpa dengan Nabi. Nabi cerita kepada dia tentang Islam, pasal dakwah, pasal risalah. Akhirnya mereka menerima Islam. Bila mereka dah masuk Islam, mereka ni akan kembali ke Yasrib. Dan mereka berjanji dengan Nabi, mereka akan tolong Nabi. Mereka akan bawa agama yang mereka terima ni, dakwah kepada anak beranak saudara mereka di Yasrib. Dan insya-Allah tahun depan jumlah mereka tu akan bertambah. Tu janji dia. Dan bila mereka mari, memang jumlah mereka bertambah. Mari lagi bertambah. Sehingga dalam sejarah terjadi dua perjanjian yang cukup terkenal. Pertama, perjanjian Aqabah pertama. Yang kedua, perjanjian Aqabah yang kedua. Selepas perjanjian Aqabah yang kedua, baru Rasulullah berhijrah ke Madinah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, mereka menunaikan betul-betul amanah dan tanggungjawab yang mereka janjikan pada Nabi dulu. Yang mereka kata nak tolong Nabi, nak backup Nabi, nak bela Nabi, nak lindungi Nabi, mereka buat sungguh. Bila Nabi dengan sahabat muhajirin berhijrah, apa yang mereka tak buat? Mereka sediakan rumah, mereka sediakan makanan, minuman, pakaian. Bahkan untuk sahabat-sahabat muhajirin yang suka bertani atau bercucuk tanam, mereka berikan tanah. Kemudian ada sahabat-sahabat yang diberikan, bukan kata tanah untuk diusahakan. Jenis apa? Tanah yang dah ada pokok ni. Pokok apa? Pokok tamar, pokok kurma. Hak jenis suka berniaga macam Osman pula, Abdul Rahman bin Auf diberikan modal. Padahal sahabat Ansar ni nak bagi percuma saja, sebab tahu dah kawan ni jenis kaki berdagang, kaki berniaga. Tapi Abdul Rahman tetap menganggap itu adalah hutang, nanti aku akan bayar. Bahkan sahabat Ansar yang disaudarakan dengan Abdul Rahman bin Auf ni, hak hari ni jarang orang boleh buat, ialah dia sanggup menceraikan isteri dia, dia nak bagi salah seorang isteri dia pada Abdul Rahman. Kita hari ni mungkin kereta 2-3 biji boleh, tak apalah, kereta saya 10 biji, ambillah 3 biji. Tanah saya 10 ekar, ambillah 5 ekar. Duit saya banyak 10,000, ambillah 8,000. Tapi bini saya ada 2, tolong ambil seorang. Hak tu payah sikit tak? Kalau bagi pun bagi hak lagu mana? Tengok. Apa kata sahabat Ansar ni? Kalau kamu nak, kamu pilih. Hak mana rasa di mata kamu, di hati kamu suka dan berkenan, kamu pilih. Maksudnya dia diberi pilihan. Kalau kita agak-agak ada seorang cantik, seorang tak apa cantik, kita bagi hak mana? Hak cantik tu aku pegang lah. Hak tak apa cantik, hang ambil nak. Tapi hak ni pilih. Hak mana berkenan, hang ambil hak tu. Tu pun kalau diberi pilihan, nak lepas bini pun bukan satu yang mudah. Tapi sampai tahap tu, sebab itulah sahabat-sahabat ni digelar Ansar, orang yang banyak membantu dan menolong Nabi. Tu sejarah. Begitu juga ketika zaman sebelum tu. Siapa dia? Zaman Nabi Allah Isa. Yang banyak bela, yang banyak backup, yang banyak tolong Nabi Isa ialah sahabat-sahabat dia. Baik. Qala al-hawariyun, maka berkatalah al-hawariyun. Dah Nabi Isa tanya tadi kan, siapa nak jadi pengikut aku, siapa nak jadi penolong aku. Okey. Qala al-hawariyun, maka berkatalah al-hawariyun. Siapa dia hawariyun ni? Al-hawariyun. Siapa dia hawariyun? Hawariyun itulah pengikut-pengikut setia Nabi Allah Isa,
Kalau kita buka kamus yang besar-besar dalam bahasa Arab, Al-Hawariyun ni dia jadi macam lafzul mushtarak. Lafzul mushtarak ni satu lafaz yang makna dia banyak. Makna dia banyak. Contoh, Al-Hawariyun ni boleh dikatakan penolong, boleh. Al-Hawariyun pembela, boleh. Al-Hawariyun seorang yang mempunyai hati yang tulus dan ikhlas, boleh. Bahkan dalam tafsir Ibn Katsir sebut Al-Hawariyun ni boleh dispesifikasikan satu kumpulan manusia yang jenis bertubuh pendek. Kita letak satu kumpulan manusia, rata-rata mereka ni tubuh pendek, kita boleh keluar mereka ni Al-Hawariyun dengan sifat tadi. Kemudian Al-Hawariyun juga boleh dikatakan kepada satu kumpulan manusia yang jenis suka pakai pakaian yang berwarna putih. Jenis pakai putih lah ke, kita nak keluar kumpulan tu Al-Hawariyun, boleh. Ataupun kumpulan pemburu, sebab Al-Hawariyun juga bermaksud memburu. Al-Hawariyun juga boleh disebut pemburu, tapi makna yang dikehendaki di sini Al-Hawariyun bermaksud pembela. Bermaksud pembela ataupun penolong kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Baik, siapa dia Al-Hawariyun ni? Dalam sejarah ada berapa jumlah dia? Ada berapa orang dalam sejarah Hawari Nabi Isa? Dalam ayat Quran tak sebut berapa orang. Dalam hadis Nabi pun Nabi hanya cerita pasal Hawari, jumlah tak sebut, nama tak sebut. Tetapi ada sebahagian ulama-ulama sebut pun sumber yang mereka ambil berdasarkan daripada kitab Injil ataupun disebut sebagai Bible. Baik, kita boleh sebutkan nama-nama tu sebagai penjelasan tetapi bukan untuk mengesahkan. Ingat, bila kita ambil sumber yang selain daripada Quran dan Sunnah yang pastinya sahih daripada Allah dan pasti confirm daripada Nabi, kita hanya boleh nyatakan dia dalam bentuk penjelasan. Menjelaskan, maksudnya di sisi Bible, di sisi Kristian, inilah 12 Hawari Nabi Isa. Tapi untuk mengesahkan adakah benar mereka, itu kita tak pasti. Tetapi untuk menolak pun kita tak boleh, sebab kita sendiri pun tak tahu. Itu kaedah, sebab tu dia berbeza. Disiplin ilmu yang berteraskan Quran Sunnah dengan disiplin ilmu sejarah berbeza. Dia jenis kalau orang main Quran Sunnah ni, Quran tak sebut nama dia, Sunnah tak sebut, pakai tinggal terus. Tapi bila kita hidup dalam ruang manusia yang ramai, ruang manusia yang bermasyarakat, dan sejarah ini bukan ada keterlibatan dengan kita. Ni sejarah siapa? Ni sejarah Bani Israel. Dan Bani Israel ada rekod, ada manuskrip. Dan bila mereka sebut 12 ni, bila hadis tak sebut, ya, kita boleh tolak. Tetapi penolakan kita tu, kita perlu datangkan nama yang lagi sahih. Tu disiplin sejarah. Maksudnya kita tak boleh setakat kata, tak betul nama tu. Pasal apa tak betul? Quran tak sebut, hadis tak sebut. Ya, Quran tak sebut, hadis tak sebut. Tetapi sejarah ni, orang-orang ni hidup dengan mereka. Kalau salah, hang kena datangkan nama lain. Lagi betul. Setakat sebut tak betul, di situ tak bernilai di sisi akademik disiplin sejarah. Jadi maknanya kita boleh sebut nama tu sebagai penjelasan. Di sisi mereka ni, kalau ada lepas ni jumpa hak betul-betul, tukarkanlah. Tapi selagi tak jumpa, ni di sisi mereka. Tapi bukan untuk mengesahkan. Kenapa bukan? Sebab kita pun tak pasti ya atau tidak. Kita takut sebahagian ya, sebahagian tidak. Dan mungkin semuanya ya, cuma Quran tak sebut, hadis Nabi tak sebut. Dia mudah macam ni lah. Sebab tu kita selalu sebut, bila melibatkan sejarah ni, sejarah yang rasmi tidak semestinya benar. Dan sejarah yang benar tidak semestinya rasmi. Sebab kadang-kadang kita ni seolah-olah jadi rasmi. Contoh macam buku teks. Apa yang ada dalam buku teks tu confirm semua betul. Sebab apa? Sebab dia dokumen rasmi. Tak semestinya. Sebab banyak benda lagi yang tak diceritakan. Contohlah kita ambil satu kes Tok Janggut. Biasanya bila buku sejarah cerita pasal Tok Janggut, cerita sejak dia kecil ke cerita hak dia lawan penjajah dah? Cerita dia lawan penjajah. Seolah-olah hak tolak daripada buku teks cerita tu macam kena meneliti. Seolah-olah kalau saya katakan saya ni cucu dia.
Waktu kecil, Tok Janggut ajak saya bersilat di kampung ni, bawah pokok ni. Benda tu tak ada dalam buku sejarah. Tapi itu adalah hakikat kebenaran. Saya ni cucu dia. Bukan cucu sebenarnya. Saya nak cerita. Sebenarnya bukan cucu, cuma nak habaknya. Saya cucu dia dulu, dia ajak bersilat telaga ni. Sini ada pokok tu, pokok ni. Tapi dalam sejarah tak ada. Tapi hak ni bila tak ada dalam buku sejarah, tak semestinya dia tu tak betul. Tu betul tapi dia tak masuk dalam ni. Tu dimaksudkan sejarah yang rasmi tidak semestinya benar, sejarah yang benar tidak semestinya rasmi. Baik. Selagi dia ada kebenaran, itulah dia. Okey, kembali kepada persoalan Hawari tadi. Baik, antara nama dia ialah pertama Peter. Biasalah. Bible dalam bahasa Inggeris tak? Peter ataupun disebut Petrus. Yang kedua James. Sebab James ni ada nama dua orang. Hak pertama ni James anak Zabidi. Ada orang nama Zabidi kat di sini. Yang kedua James anak Zabidi. Yang ketiga John. Bukan rokok John tu dah. John. Yang keempat Philips. Yang kelima Andrew. Yang keenam Bartholomew. Yang ketujuh Matthew. Yang ke-8 Thomas. Yang ke-9 James. James ada dua orang tu. James anak Alphaeus. Yang ke-10 Thaddeus Labaius. Yang ke-11 siapa dia? Simons orang Zilot ataupun Simons orang Kanaan. Yang ke-12 Judas Iskariot. Nombor 12 itulah hak sahabat dia yang mengkhianati Nabi Allah Isa. Iskariot tu bukan nama. Iskariot tu dalam bahasa Ibrani bermaksud pengkhianat. Nama dia Judas. Judas Iskariot. Jangan pula kita, cantik bunyi Iskariot. Jadi kita pun letak nama. Itu maksud dia pengkhianat. Okey. Baik, tu 12. Saya sebut macam tadilah. Tu 12 nama. Kita tak pasti betul ke tak. Mungkin ya, mungkin tak. Mungkin sebahagian ya, mungkin sebahagian tak. Okey. Bila sebut mereka ni, mereka adalah, adakah mereka benar-benar kesemuanya Bani Israel atau sebahagian mereka ni berbangsa lain? Cuma mereka ni mengikuti ajaran Nabi Allah Isa pada waktu tu. Yang ni juga kita tak dapat nak pastikan.